Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan 8.2 iaitu atom dan nukleus. Okay, kita mulakan dengan struktur atom. Okay, menurut teori atom Dalton, atom adalah zarah terkecil. Namun begitu, perkembangan sains telah membolehkan zarah yang lebih kecil ditemui. Zarah-zarah ini dikenali sebagai zarah-zarah subatom. Okey, terdapat 3 jenis zarah subatom yang membina sesuatu atom iaitu proton, neutron dan elektron. Okey, ini rajahnya. Okey, di mana kita tengok di mana yang biru ni ialah proton, yang merah ni ialah neutron. Okey. So kedua-duanya kita di tengah-tengah ni lah. Namanya ialah nukleus atom. Okay. So yang di luar ni ialah elektron. Okay, kalau kita tengok di sini proton ialah dia bercas positif. Dia bercas positif dan letaknya di dalam nukleus atom. Ni. Dia kat tengah-tengah. Okey, neutron dia tak bercas. Kira neutral lah ya. Dan dia juga terletak di dalam nukleus atom. Okey. Sementara elektron kita kata dia negatif. Dan dia bergerak mengelilingi nukleus atom iaitu kita namakan dia petala. Kat luar ni ia ialah petala ya. Contohnya kalau kita cikgu boleh anggapkan dia macam ni lah. Kalau kita nak ingat kan. Okay. Kalau di tengah-tengah, okay, kat tengah-tengah tu selalunya orang-orang yang kita anggaplah orang-orang yang positif, orang-orang yang neutral, dia selalu boleh kawan sama. So dia terletak kat tengah-tengah ya. Tengah-tengah, seorang yang positif dan neutral. Dia boleh berkawan sekali. Tetapi kalau orang yang negatif, dia kat luar lah. Dekat luar sini kan. Kita nak kawan. So elektron. Kiranya dia negatif. Macam macam tu kan. So kita ingatlah. Sebab ramai juga murid-murid ni dia mudah lupa. Dia kat mana proton ni? Kat mana neutron? Kat mana elektron? Dia salah label. So cikgu boleh jawab macam tu lah. Ya, di mana kalau elektron dia negatif dan dia di luar. Dia di luar. Dia tak kawan dengan orang. Okey. Sementara yang positif dan yang neutral ni dia mudah kawan ya. Dia berkawan dan dia berada di dalam. Okey. Ingat macam tu je ya. Okey, jadi pembentukan ion ni dia terbentuk apabila atom kehilangan atau menerima elektron. Ion ni ya. Apabila atom kehilangan atau menerima elektron, terdapat 2 jenis ion iaitu ion positif dan ion negatif. Okey. Jadi cikgu terangkan dekat sini macam mana ion positif terbentuk. Okey. Jadi ion positif terbentuk apabila atom kehilangan elektron. Maksudnya ni petala ni tadi. Yang cikgu cakap tadi kan yang posisi yang kat luar ni itu ialah elektron. Elektron yang bergerak. Proton dengan neutron tu dia tak bergerak ya. So elektron ni kita boleh kalau kita nak dia pergi kalau contohnya kan ni gambar rajah ni. Okey, kalau dia pergi sini di sebelah sini maksudnya dia kehilangan elektron ni, charge elektron ni kan. Charge negatif ni kan. So dia pergi sini. So yang ini akan ion positif. So dia kita cara lukisan dia macam ni. Kurungan ni. Okey, dan di luar ni ialah positif.
Yang ini tadi, yang di sebelah kiri ni, rajah dia akan jadi macam ni. Sebab dia dah hilang. Dia dah kehilangan elektron ni, maksudnya kita dah buang elektron ni kan. Dia dah buang elektron ni. Tapi kita tukar gambar rajah dia kepada macam ni. Kotak ni dan kita tambah dia. Ini maksudnya dia dah kehilangan elektron. Ya. Okey, contohlah kita tengok lagi contoh macam ni. So, contohnya pembentukan ion lithium sebagai ion positif. Okey, di mana? Ni lithium. Okey, subsarahnya elektron, bilangan elektronnya 3. Bilangan protonnya 3, neutronnya 3. So, kita nak jadikan dia, kita nak buang. Nak buang, so sini jadi cas negatif. Yang ini buang jadi positif, proton jadi positif 3. Okey, casnya pada lithium ialah positif 1. Sebab kita dah buang elektronnya tadi ya. Okey, jadi maksudnya cas bersih yang dibawa oleh ion lithium sama dengan bilangan pembawa cas positif tolak bilangan pembawa cas negatif. Okey, ini tak apa, kita tengok lagi. Ini ialah bagaimana pembentukan ion negatif. Yang negatif tadi positif kan? Okey, ini negatif. Okey, ion negatif terbentuk apabila atom menerima elektron. Ini kalau dia terima. Terima jadi dia negatif lah ya. So, ion negatif mempunyai lebih banyak elektron berbanding dengan bilangan proton. Okey, ni. Maksudnya dia terima lah. Terima dia jadi sini. Jadi yang dia terima ialah positif sini. Nampak tak yang ni? Yang ni tadi kan positif kan dekat ni kan? Yang ni kita letak ni negatif. Maksudnya dia bercas negatif ya. Okey. Tak apa, kita tengok soalannya. Okey, soalannya. Alright, cikgu tukar. Cikgu tukar soalannya ya. Alright. Sekejap. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita nak mula. Sambil tu awak tengok di buku Sasbadi awak. Okey, buku Sasbadi. Okey, topik yang berkenaan. Okey. Okey, saya tukar sekejap ya modul. Okey, cuba fahamkan yang tadi tu. Okey, cikgu stopkan ni sekejap. Okay. Alright. Nampak tak paparan cikgu? Nampak ya? Dah nampak kan? Yang ni yang kita dah buat kan? Okey, kita dah buat hari tu. Okey, inilah tadi ya. Nampak paparan cikgu? Nampak? Nampak ya? Nampak. Okey. Nampak. Jadi yang ni latihan 2. So dia kata apakah zarah-zarah subatom yang terkandung di dalam sebuah atom? So cikgu seperti yang cikgu jelaskan tadilah. Elektron, proton, neutron. Terangkan bagaimana ion yang berikut terbentuk. Ion positif terbentuk apabila atom kehilangan elektron. Apabila atom kehilangan, dia terbalik ya. So dia kalau dia hilang elektron maksudnya dia positif.
Sebab elektron ni dia negatif tau, dia bercas negatif. Jadi bila dia hilang, so terbentuklah ion positif kan. Okey, dan sebaliknya lah. Jadi bila ion negatif terbentuk apabila atom menerima elektron. Maksudnya dia dah lebih elektron, jadi dia bersifat negatif ya. So dan ini kita lengkapkan ruang kosong dan rajah. Okey, ni tadi. Sebenarnya cikgu tunjukkan rajah ni tadi lah. Yang ni tadi berputar-putar. So tak apalah, lain kali kita tengok. Di mana ini ialah dekat dalam ni ialah nukleus. Nukleus ni ada proton dan neutron dalam dia. Tetapi kat luar ni ialah elektron. Elektron ya. Kat dalam ni nukleus. Okay. So dekat sini cikgu tunjukkan lagi di mana jadual ini menunjukkan bilangan proton dan elektron bagi zarah-zarah P, Q, R, S dan P. Okay. Bilangan protonnya nampak ya. Bilangan protonnya 4. Yang ini 4 juga. Ini okay, Q 12, elektronnya 10. Okay, R dan seterusnya. Okay. Zarah yang manakah ion positif? Terangkan jawapan anda. Yang positif. Jadi, okay, dekat sini dia kata Q dan S. Terangkan jawapan anda. So, cuba nampak tengok sini. Q kan? Q. Kenapa cikgu kata dia positif? Sebab nampak ni proton. Proton dia 12. Elektron dia 10. So, dia kata bilangan proton lebih banyak berbanding dengan elektron. Maka ia positif. Ya. Macam mana dengan S? S. Okay. S protonnya 29. Elektronnya 27. So, protonnya lebih banyak kan? Jadi, maka maka proton lebih banyak berbanding elektron. Jadi, ia ialah ion positif. Macam tu. Kalau protonnya lebih banyak, maksudnya dia bercas berion positif. Okey. Okey, dia kata ni pula. Zarah yang manakah ion negatif? Terangkan jawapan anda. Okey. So, mestilah dekat sini kalau kita nampak R. R dan T. Okey, cuba kita tengok R. R ni elektron dia 18. Kan? Okey. T elektron dia 36. Maksudnya elektron kedua-dua ni lebih besar daripada proton. Maka ia ialah bercas berion negatif. Macam juga tengok macam tu ya. Jadi bila kita nampak, bila kita buat atau lihat soalan baru kita lebih faham ya. Okey. Seterusnya, zarah yang manakah neutral? Yang neutral ni. Balik semula. Yang neutral maka yang samalah. Yang sama je. Proton dengan elektron sama. Mana yang sama? P kan? P je. Okay, P sebab protonnya 4, elektronnya 4. Jadi dia sama. So kalau sama dia ialah neutral. Okey. Boleh senang je. Okey. Jadi jadual menunjukkan pembentukan ion. Okey, jadual ni. Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, ternampak tadi. Okey, elektron. Okey, kita tengok soalan. Berapakah bilangan elektron yang dibuang atau diterima oleh atom bromin dalam pembentukan ion X ini? Berapakah bilangan yang dibuang? So, dia kata, kita tengok je ni. Sini. Ini memang satu kan, ini kosong. So, kita tengok charge pada ion ini, negatif 1. So, 1 elektron diterima. Ingat ya, hanya elektron yang bergerak. Proton dengan neutron tu tak bergerak. Hanya elektron yang boleh bergerak, sama ada diterima atau diderma, macam tu. So, dekat sini, ini ialah diterima lah maksudnya. 1 elektron diterima. So, jelaskan jawapan anda. Ni soalan berantai kan. Kalau awak tahu jawab soalan 1 ni, soalan seterusnya insyaAllah boleh jawab ya. So, bilangan elektron dalam ion bertambah sebanyak 1. Dia bertambah sebanyak 1 ni.
Okay. So namakan ion yang dibentuk dan tuliskan simbolnya. So Br. Br ni jadi negatif lah. Ni jadi negatif. Kalau cikgu tak tulis satu pun, awak tak tulis satu pun betul. Okay, ni. Ini cikgu besarkan sikit ya. Alright. Ini maksudnya negatif satu. Dia S-non lah. Macam kita kata semua orang dah faham. Maksudnya kalau awak negatif, tulis negatif je, maksudnya itu bercas satu. Awak tak perlu tulis. Tapi kalau dua, awak kena letak dua lah, negatif dua. Kalau dia bercas dua. Itu cara memang macam tu international dia memang macam tu. So kalau cikgu letak sini je, maksudnya awak dah faham. Ini negatif satu. Tapi kalau nak letak pun tak apa, boleh. Kalau contoh nak letak negatif satu pun boleh. Tapi kalau tak letak pun boleh, betul. Ya. Jadi bila awak nampak macam ni, oh bromin ni dia bercas negatif satu. Okey. Kalau macam positif sini, kalau ni pun, okey. Next kan. Okey, mari kita lihat. Macam ni. So kalau macam mana cikgu? Kalau dia yang itu tadi maksudnya dia terima tau. Okey, dia terima. Ni nampak satu elektron diterima. Okey. Sebab cikgu kata hanya elektron je yang boleh bergerak. Okey, yang lain dia tak boleh gerak. Okey, mari kita tengok soalan yang ini. Alright. Ni ada dua kan. Okey, dia buang. Dia kata dia buang. Okey, kalau dia buang sini, maksudnya sini positif, dia jadi positif lah magnesium ni. Magnesium ni kalau dibuang elektron ni dia menjadi positif. Maka dekat sini kita tulis positif 2. Okey, yang ini nampak tak? Yang ini fluorine, pada ni kita buang dia jadi ni negatif. Okey, right. So soalannya, okey, dia dah bagi awak ni, dia jadual A dan jadual B. Okey, mari kita tengok soalan ni. Right, cuba kecilkan. Okey, adakah ion yang terbentuk dalam jadual 3A ion positif atau negatif? Terangkan jawapan anda. Okey, yang ini ya. Ion yang terbentuk ialah ion positif kerana atom magnesium menderma 2 elektron untuk membentuk ion magnesium positif 2. Kat sini nampak tak cara dia tulis? Cara dia tulis. Nampak? Ni Mg 2 positif. Macam tu. Maksudnya dia telah menderma. Menderma tu maksudnya dia telah buang lah. Dia buang magnesium 2 charge tu, jadi dia jadi positif lah sebab dia dah buang 2 elektron tu kan. 2 elektron negatif tu. Okey, tulisan dia macam ni. Nombor B. Adakah ion yang terbentuk dalam 3B ion positif atau negatif? Terangkan jawapan anda. Okey, kita nampak ni negatif. So, ion yang terbentuk ialah negatif kerana ion atom F menerima 1 elektron untuk membentuk F negatif. Ni maksudnya F negatif 1 lah ni. Ya, ni. Just tak perlu. Cikgu letak negatif pun cikgu dah boleh tahu ini ialah ion F negatif 1. So, dia maksudnya kalau awak nampak yang macam ni, maksudnya dia terima. Dia terima elektron. Ya. Menerima 1 elektron. Okay. Alright. So itu ialah tentang menderma lah ya, menderma dan menerima elektron. So dekat sini objektif kita pada hari ini tadi, yang pertama tadi melakarkan sekurang-kurangnya 3 struktur atom yang menunjukkan kestabilan. Seterusnya menerangkan sekurang-kurangnya 3 pembentukan ion positif dan ion negatif. Dan yang ini ialah membezakan sekurang-kurangnya 3 sinaran mengion dan sinaran tidak mengion yang jelas ya. Objektif yang ketiga ya. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan terangkan dahulu apakah sinaran mengion dan sinaran tidak mengion.
Okey, cikgu terangkan dahulu maksud sinaran. Okey, sinaran merupakan pemindahan tenaga dalam bentuk zarah atau gelombang. Ya, sinaran pemindahan tenaga dalam bentuk zarah atau gelombang. Sinaran yang diterima oleh manusia terbahagi kepada dua, iaitu sinaran mengion dan sinaran tidak mengion. Okey, sinaran mengion merujuk kepada sebarang sinaran elektromagnet yang berpotensi untuk menghasilkan ion positif atau ion negatif. Okey, maksudnya merujuk kepada sebarang elektromagnet, sinaran elektromagnet yang berpotensi untuk menghasilkan ion positif atau ion negatif bertenaga tinggi. Terdapat 3 jenis sinaran radioaktif yang merupakan sinaran mengion, iaitu sinar alfa. Okey, cukup besarkan sikit. Sinar alfa, inilah A, kan. Sinar beta, okey, B sini. Tapi ada B yang macam panjang sikit ya. Dan sinar gamma, macam Y sini. Okey, ini ialah yang sinar mengion ni ialah sinar X. Cahaya tampak yang bertenaga tinggi dan ultra ungu UV juga mempunyai kuasa pengayonan. Okey, itu ialah sinaran mengion. Sementara sinaran tidak mengion merujuk kepada sebarang sinaran elektromagnet yang bertenaga rendah yang tidak dapat mengion atom atau molekul. Dia bertenaga rendah, tidak mempunyai kesan pengayonan. Okey, contohnya gelombang radio termasuk gelombang mikro, inframerah dan cahaya tampak yang bertenaga rendah. Okey, itu dia. So, cikgu buat dalam cikgu simpulkan dalam gambar rajah ini. Okey, di mana? Okey, cikgu sikit. Okey, nampak ya. Cikgu boleh simpulkan dia macam ni. Sinaran mengion dan sinaran tidak mengion dalam spektrum elektromagnet, okey. Okey, kita terbahagikan kepada dua, macam ni. Yang biru ni ialah sinaran mengion. Okey, di mana dia bertenaga tinggi, berfrekuensi yang tinggi, kuasa pengayonan yang tinggi. Okey, yang biru ni. Nampak tak? Ini sinar gamma ni tadi ya, sinar gamma, sinar X, okey. Di mana? Okey, yang orange ni. Warna orange ni ialah yang bertenaga rendah, gelombangnya besar, panjang gelombangnya besar. Nampak tak? Gelombangnya besar. Okey. Kuasa pengayonan yang rendah. Rendah je ya. So tak tinggi. So jenis sinaran yang tidak mengion ni ialah, okey, kalau kita nampak kat sini, mula dengan ultra ungu, UV. Lepas tu inframerah. Okey, lepas tu gelombang mikro. Lepas tu radio dan gelombang frekuensi sangat rendah. Okey. Yang selalu tu cahaya tampak yang kita boleh nampak ni kat sini. Di antara ultra ungu dan inframerah. UV dan inframerah ni ya. Okey, ini ialah cahaya tampak. Okey, ada merah, orange, kuning, hijau, biru dan seterusnya ungu Okey. Nampak sini sinar gamma, sini sinar X. Alright, kita teruskan lagi. Ni ialah jenis-jenis perbezaan tadi. Perbezaan di antara sinar alfa. Alfa ni awak tengok betul-betul kalau dalam buku ni A tau, A yang macam tu dah, yang bukan A betul ni. Dia yang macam nak cakap simbol dia lah awak tengok simbol dia betul-betul. Sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Okey, perbezaan dia. Awak mesti tahu perbezaan dia. Okey. Kalau alfa ni dia ialah helium. Beta ni ialah elektron. Kalau gamma ni ialah gelombang elektromagnet. Okey. Ni jenis. Alfa paling berat, beta paling ringan, gamma ni tiada jisim. Tak ada. Okey. So kalau alfa ni positif, beta negatif, gamma neutral.
Nak kena tahu ni kan. Memang kalau tak memang confuse lah. Okey, kelajuan ni yang positif ni paling perlahan. Mana kalau yang negatif ni laju, yang gamma ni sangat laju. Lajunya sama seperti cahaya. Betapa lajunya kan. Okey, kuasa pengayonan. Alfa ni sangat tinggi, beta sederhana, gamma rendah. Okey, kemudian ciri-ciri kuasa penembusan, ni nanti cikgu akan tunjukkan. Alfa ni dia rendah, boleh dihalang dengan kertas je. Selai kertas je boleh halang. Tapi kalau beta ni dia sederhana je, boleh dihalang dengan kepingan aluminium setebal 5 mm. Manakala gamma ni dia boleh dihalang dengan plumbum setebal 25 mm. Tebal lah, tinggi. Okey, di mana kuasa medan elektrik, alfa terpesong menjauhi plat negatif, beta terpesong menjauhi plat positif, sementara gamma dia tidak terpesong. Okey, kesan medan magnet, alfa terpesong, beta pun terpesong, tetapi gamma tidak terpesong. Okey, so apakah kesamaan ciri yang sama antara ketiga-tiga sinaran? Ada dua, iaitu dia boleh dihasilkan oleh bahan radioaktif dan boleh dikesan dengan tiub J.J. Muller. Okay. So ini. Ini yang cikgu cikgu beritahu macam ni mungkin awak boleh nampak. Ya. Ini rumusan dia. Macam ni mungkin awak nampak lebih jelas lah apa yang cikgu cakapkan tadi. So di mana pemisahan oleh medan magnet yang macam cikgu cakapkan tadi. Kalau sinar alfa dia dipesong ke arah terminal negatif. Ni. Ini ialah bahan radioaktif. Ini ialah plat negatif. Kat sini ialah plat positif. Jadi yang alfa tu dia terpesong ke negatif. Manakala beta ni dia terpesong ke positif. Gamma ni dia straight. Straight je sebab dia neutral. Ya. Okey, sebab alfa tadi apa? Alfa sebenarnya ialah alfa. Alfa positif kan? Dia okey macam ni. Sesuatu yang positif dia akan pergi ke negatif. Dia macam tu ya. Dia positif pergi ke negatif, negatif pergi ke positif. Sebab itulah terjadi dia macam ni tadi. Ya, sebab itulah beta ni dia pergi ke positif sebab dia sendiri bersifat negatif. Nampak tak kat sini? Sebab dia ialah negatif. Dia bercas negatif. So dia akan terpesong ke positif. Macam tu ya. Okey, jadi kuasa penembusan nampak. Kalau alfa dia selai kertas je boleh tembus dah. Okey. So kalau ni dia boleh ni kat sini. Okey, beta, so gamma boleh tembus plumbum. Okey. Macam tu ya. Alright. Teruskan. Ni dia. Kalau pesongan oleh medan magnet, ini ialah medan magnet. Ni magnet kan? Okey, ini utara, ni selatan. Ini ialah bawah ni ialah bahan radioaktif. Ini ialah bongkar plumbum. Di mana lintasan sinar gamma tidak terpesong. Gamma dia straight je. Mana ni tadi alfa, ni beta. Senang nak ingat ni simbol dia B. B ni beta lah. Macam A ni alfa ya. Ni gamma. Okay, gamma dia straight je. Okay. Jadi mari kita tengok sumber sinaran mengion dalam alam sekitar. Okay. Sebenarnya ini ialah sumber sinaran mengion dalam alam sekitar terbahagi kepada dua, iaitu semula jadi dan buatan manusia. Kalau semula jadi, kita boleh bahagikan kepada tiga, iaitu sinaran kosmik. Sinaran kosmik ni di angkasa lepas. Yang kedua radiasi suria, matahari. Batuan dan mineral, sebilangan kecil mineral dalam kerak bumi yang masih tidak stabil dan radioaktif. Maksudnya dalam kerak bumi lah, batuan dan mineral. Dan seterusnya ialah gas radon, di mana gas nadir terhasil
daripada perebutan radioaktif unsur radium wujud dalam secara semula jadi dalam atmosfera. Okey. Ini ialah semula jadi. Sinaran mengion semula jadi ya. Kosmik, suria, batuan dan mineral dan gas radon. Okey, manakala buatan manusia. Okey. So, yang pertama penggunaan tenaga nuklear dalam menjana kuasa elektrik. Kedua, ujian senjata nuklear dalam bidang ketenteraan. Yang ketiga, penggunaan sinaran mengion untuk tujuan pengimejan dan terapi dalam bidang perubatan. Seterusnya, penghasilan dan penggunaan radioisotop dalam pelbagai bidang seperti perindustrian dan pertanian. Okey. Okey, itu secara ringkasnya lah. Alright. Ini sinaran latar belakang. Okey, sinaran latar belakang terdiri daripada pelbagai jenis sinaran mengion dalam sekitar. Manusia sentiasa terdedah kepada sinaran latar belakang daripada pelbagai sumber iaitu sinaran kosmik, keradioaktifan daripada bahan semula jadi, sisa radioaktif daripada kemalangan nuklear dan ujian nuklear, dan radioisotop daripada kegunaan perubatan. Okey, unit pengukuran dos sinar latar belakang. Okey, unit pengukuran dos sinaran latar belakang atau sinaran mengion diukur dalam unit microsievert. Okey, jam. Ni USV /J jam. Satu SV bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran mengion yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Dos sinaran latar belakang yang normal ialah kurang daripada 0.2 USV/J. Purata dosnya ialah purata dos sinaran ion yang diterima oleh orang awam setahun adalah 2/4 MSV. Dos sinaran ion. Okey, aktiviti. Ni yang kita dedah lah ni. Kita dedah. Okey. Kalau pekerja yang mengendalikan sinaran radioaktif, nampak tak 50 setahun ni. Tinggi kan? Okey, imbasan CT scan sekali 7 dos. Okey, pekerja lombong uranium 4/tahun. Angkasawan yang bekerja di stesen angkasa lepas, ni 0.35 per tahun. Kru pesawat yang terbang, ni pengimejan sinar ais pada bahagian dada sekali tak banyak lah. Bangunan tinggi 1.5 per tahun. TV atau komputer 0.01 per jam. Ya, ini adalah dos sinaran mengion. Okey. Risiko terdedah kepada sinaran mengion semula jadi. Ni kita. Kenapa ada orang dia kesannya kesan akut dan kesan sistem akut dan sistem kronik. Di mana sistem akut ni pendedahan terhadap sinaran mengion yang berlebihan dalam jangka masa yang singkat. Okey, kesan terhadap penerima, dos rendah, loya dan muntah-muntah. Okey, dos sederhana, daya imun dia berkurang dan kegagalan organ untuk berfungsi. Okey, sementara kalau dos yang tinggi, sistem saraf dimusnahkan dan boleh membawa maut. Okey, kalau ni sistem yang kronik, kesan berpanjangan, melibatkan perubahan genetik, boleh dibawa ke generasi yang seterusnya. Ini ialah dos yang tinggi. Kronik lah. Ya. Okey. Ni dia. Kaedah mengurangkan risiko terdedah kepada sinaran ion semula jadi. Okey, masa. Dari segi masa, kurangkan tempoh masa pendedahan kepada sumber mengion tadi, sinaran mengion. Kedua, jarak. Jauhkan diri daripada sumber sinaran mengion. Yang ketiga, kita kenalah menggunakan pelindung, melindungi diri daripada sinaran mengion dengan menggunakan pelindung. Okey. Okey. Sikit sebelum kita berhenti. Okey. Kita tengok latihan kita bincang. Okey.
Yang pertama, apakah yang dimasukkan dengan sinaran mengion? Berikan satu contoh. Sinaran mengion. Sinaran mengion ialah sinaran elektromagnet yang mempunyai tenaga yang mencukupi untuk melakukan proses pengionan atom atau molekul. Okey, contohnya sinar X dan sinar gamma. Sinar mengion Sinar X dan sinar gamma itu ialah sinaran mengion. Itu contoh. Okey, yang kedua, apakah yang dimasukkan dengan sinaran tidak mengion? Berikan satu contoh sinaran mengion dan tidak mengion sebenarnya. Okey, sinaran tidak mengion ialah sebarang sinaran elektromagnet yang tidak mempunyai tenaga yang mencukupi untuk mengion atom atau molekul. Contohnya gelombang radio dan inframerah. Okey, itu contoh. Okey, gariskan jawapan yang betul bagi perbezaan sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Okey, gariskan. So, kena tahulah. Kuasa pengainan beta, sinar beta kurang daripada kuasa pengainan sinar alfa tetapi lebih daripada kuasa pengainan sinar gamma. Okey, kuasa penembusan sinar beta lebih daripada kuasa penembusan sinar alfa. Manakala sinar gamma mempunyai kuasa penembusan yang kuat dan boleh dihalang oleh bongkah plumbum yang tebal cikgu tunjukkan tadi gambar rajah. Okey, nyatakan dua jenis aktiviti manusia yang menghasilkan sinaran mengion. Okey, awak ingat tadi ujian senjata nuklear dan penghasilan radioisotop sintetik. Ini ialah aktiviti manusia yang menghasilkan sinaran mengion. Okey, 2 markah di situ. Okey, ni contoh. Tentukan jenis sinaran berikut sama ada sinaran mengion atau sinaran tidak mengion. So, awak kena tahulah apakah sinaran mengion dan apakah sinaran tidak mengion. Okey, sebab apa kita punya objektif tadi, awak mesti tahu apakah perbezaan dalam contoh ni tadi sekurang-kurangnya 3 lah. Sinaran mengion dan sinaran tidak mengion. So, mengion, radon, kosmik, ultra ungu jauh. So, yang tidak mengion ialah gelombang radio dan dua-dua ni yang sama gelombang radio. Okey, tidak mengion. Okey, ni contoh lagi. Nyatakan sinar radioaktif berikut dengan betul. Okey, so kalau ni nampak je gambar rajah macam ni. Ni ada kertas, ni ada plumbum, ni ada aluminium, ni ada plumbum. So dekat sini setakat ni je. Selai kertas pun dah boleh menembusi ni ialah yang boleh ditembusi sinar alfa. Yang ini sinar beta boleh tembus kat sini. Sinar gamma di sini je. Boleh tembus plumbum. Okey. Ni. Ni pesongan pula. Okey. Di mana sinar radioaktif yang berikut. So kalau beta dia ke arah positif, sinar alfa dia ke negatif, manakala sinar gamma dia neutral, dia straight je. Okey, bahan dalam ni yang menyekat. Dia menyekat radioaktif. Kalau proton, gelombang mikro, dia sekat macam tu. So, sinar alfa, ni kertas dah boleh sekat dia. Dah boleh sekat dia. Beta, ni boleh tembus kertas ni dan di sini. Boleh sekat. So, kalau gamma dia boleh tembus lagi sampai sini Alright. So, seterusnya. Ini tadilah unit pengukuran dia 1 mikrosievert per jam. Okey, persamaan dengan cahaya mengion diserap oleh 1 kg. Berapakah dos sinaran latar belakang dari arah selamat atau arah selamat? So, kurang daripada 0.2 USV Okey. Okey, sekejap
Okey. Okey last dah ni. Last. Okey. Okey kita tengok salah. Okey, yang ni tadi Okey, mengapakah tahap penyerapan sinaran makion bagi individu yang bekerja dalam sektor penerbangan lazimnya melebihi tahap selamat? Okey. Okey, semakin tinggi dari permukaan bumi, semakin kuat sinaran kosmik. Oleh itu, individu yang berada di dalam kapal terbang yang berada pada altitud yang sangat tinggi akan menyerap lebih banyak sinaran kosmik sehingga tahap penyerapan sinaran makionnya melebihi tahap selamat. Ya, jadi sebenarnya semakin kuat sinar kosmik tu dan ya, sehingga tahap penyerapan sinaran makionnya melebihi tahap selamat ya. Okey. Jadi ini ialah soalan berbentuk format PT3. Okey, di mana ni menaik persongan sinaran radioaktif oleh medan elektrik. Okey, ni nampak raja 1, K ialah sinar beta, M ialah sinar alfa. Okey, K beta sebab dia nampak dia positif. Okey, M ni ialah alfa, dia pergi ke arah negatif tapi sebenarnya dia ialah positif. Okey, nyatakan satu ciri sinar K. Sinar beta mempunyai kuasa pengionan yang rendah. Okey, dan bercas negatif. Ni. Cas negatif. Okey, nyatakan cas bagi sinar L. L ia ialah neutral. Ya, neutral. Okey, namakan satu bahan yang boleh menghalang sinar M. M tadi yang ni. Kertas. Kertas je dah boleh halang dia. Macam ni. Okey, M ni boleh dihalang oleh kertas. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat bekas P? P, bahan. Okey, plumbum. Okey, plumbum. Okey, kuasa penembusan sinaran radioaktif. Okey, ini adalah kertas. Ini adalah aluminium. Okey, ni ditembus lagi ya. Alright. So, namakan sinaran radioaktif yang berlabel, awak kena tahulah ya. Saya kecilkan sikit. Alright. Namakan yang berlabel J ialah A, alpha. J, alpha. Ini K ialah K dia straight je. Beta. L ialah gamma ya. Gamma aluminium. Okey, nyatakan cas bagi sinaran J dan K. J dia bercas positif ni, positif. Okey, K ialah neutral. Okey, namakan bahan-bahan yang menghalang penembusan K. Okey, di mana kepingan aluminium. Okey, sinaran radioaktif manakah yang boleh digunakan untuk mengawet makanan? Sinar gamma ya. Sinar gamma, bagaimanakah sinaran radioaktif DD mengawet makanan? Okey, macam mana kita gunakan? Okey, penerangannya di sini. Di mana sinar gamma digunakan untuk membunuh bakteria di dalam makanan yang di tin atau di botol dan di botol. Sinar gamma digunakan untuk melambatkan kematangan buah-buahan dan sayur-sayuran yang dibungkus. Okey. Nyatakan satu langkah keselamatan yang perlu diambil apabila mengendalikan radioaktif. Okey. Kita tahap radioaktifnya tinggi. Jika bahan radioaktif ni tahap keradioaktifannya sangat tinggi, kita mesti mengendalikan dengan tangan robot. Ya, gunakan tangan robot. Okey. Namakan sinar radioaktif yang digunakan untuk membunuh sel kanser iaitu sinar gamma. Kita boleh gunakan ya untuk bunuh sel kanser. So jadi ini ialah radioaktif P, Q dan R. Okey, di mana P ialah sinar alfa. Alfa. Q ialah sinar gamma. Okey. Macam tu ya.
Okey, ni dia ulang-ulang balik menandakan yang awak mesti ingat lah. Ya. Apa soalan ni dia banyak banyak tentang itu je. So awak kena ingat dan kena tahu ya. Dan faham. Okey, berdasarkan rajah ini susun sinar P. Okey, P alpha, R beta, Q gamma ya. Okey, sinar manakah paling bahaya? Sinar gamma. Sinar gamma paling bahaya ya. Okey, ni. Sinar alpha, sinar beta, sinar gamma ni. Okey, X plumbum. Plumbum je yang boleh alas sekali. Dia mesti di kertas, aluminium, plumbum. Ya. Okey, nyatakan satu kegunaan sinar R dalam bidang perubatan digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanser dan mengecutkan tumor. Tumor ni ketumbuhan. Okey, kanser kita tahu kan. Okey, tumor otak lah sebenarnya kan. Okey, nyatakan kesan jika terdedah. Okey, jika kita dedah, ya. Kita boleh menjadi mutasi. Mutasi ni kiranya ni cacat lah ya. Anoreksia. Anoreksia ni dia kurang selera makan. Okay. Dan kanser serta kwashiorkor. Kwashiorkor ni dia kurang protein nampak perutnya membesar. Tapi sebenarnya dia sakit budak lah ya. Dia kurang protein kwashiorkor. Anoreksia nervosa ni, anoreksia ni maksudnya orang yang hilang selera makan sampai dia menjadi kurus kering lah dan boleh mengakibatkan maut. Ya, dia ingat diri dia gemuk ya, tapi sebenarnya dia dah kurus kering dah. Okey, dia tak nak makan. Selain itu dia makan pun dia akan muntahkan semula. So menjadi macam rangka, tinggal rangka je. Ini ialah kesan kesan jika manusia terdedah kepada sinaran R. R tu apa tadi? R ini. R itu ialah apa tadi R? Ialah sekali tadi kan gamma kan. Ya. So cadangkan, so kita gunakan tangan robotik lah untuk mengendalikan bahan dan sisa radioaktif. Kita pakai pakaian yang khas. Okey.